Uish, segaknya dia, gugur Iman tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis daripada Umar radhiyallahu anhu, malaikat Jibril pernah menyerupai seorang lelaki lalu bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai iman. Katanya, "Maka kabarkan kepada aku apakah itu iman?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman itu apabila engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada qada dan qadar, serta engkau beriman kepada hari akhirat." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang hadirin sekalian, daripada hadis yang baru sahaja saya bacakan sebentar tadi, dapat kita ketahui 6 perkara yang terangkum dalam pengertian iman. Keenam-enam perkara inilah yang disebut sebagai rukun iman. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah kepada mereka gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka semakin bertambah kuat keimanan mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Sidang pendengar sekalian, daripada firman Allah ini dapat kita tahu bahawa yang menjadi kayu ukur kepada keimanan seseorang itu bukan datang dari apa-apa, melainkan datang dari dalam lubuk hati kita. Oleh itu, marilah kita bersama-sama ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, menempatkan diri kita dalam kalangan mereka yang bertambah keimanan seiring dengan meningkatnya usia. Pernah dengar tentang kisah sahabat Rasulullah yang menjadi peneman Rasulullah ketika di syurga, Sayyidina Habib? Ketika Sayyidina Habib dijadikan utusan untuk mengantar surat peringatan kepada Musailamatul Kazzab yang mengakui dirinya sebagai seorang Nabi, beliau ditangkap dan dipotong anggota badan beliau kerana tidak mengakui Musailamah sebagai seorang Nabi. Rakan-rakan tahu apa perbualan antara mereka berdua? Dengar. Saat Musailamah bertanya kepada Sayyidina Habib, "Adakah engkau mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah?" Sayyidina Habib menjawab, "Ya." Lalu ditanyakan lagi, "Adakah engkau juga mengakui bahawa aku ini utusan Allah?" Sayyidina Habib dengan sinis berkata, "Aku pekah sehinggakan aku tidak mendengar kata-kata engkau." Masya Allah, tabarakallah. Betapa tingginya martabat para sahabat nak dibandingkan kita umat akhir zaman. Sidang pendengar yang setia, dalam hidup ini bukan soal penat lelah yang kita lipat gandakan kerana agama, tapi soal syurga yang harus kita sama-sama perjuangkan, kerana syurga bukan percuma. Ingin saya kongsikan 3 tips untuk meningkatkan keimanan. Pertama, pelajarilah agama berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang terakhir, beramallah dengan hati yang ikhlas. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, ada orang yang permulaan hidupnya berada di landasan akidah yang sebenar, namun di penghujung hidupnya jauh dari cahaya kebenaran. Ada pula orang yang di permulaan hidupnya jahil, namun di penghujung hidupnya dialah yang menjadi sang abid yang mampu menghabiskan tiap malam bersama sang pencipta. Oleh itu, kita disarankan untuk sama-sama mengamalkan doa yang berbunyi, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik." Yang bermaksud, "Wahai yang maha membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hati kami atas agamamu, agar keimanan kita senantiasa terpelihara."
bunga segar di dalam pasu. Pasu berukir buatan tangan. Qada dan qadar sudah ditentu. Terimalah takdir penguat iman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.